Kita sambungan nasihat yang ke-15 ya. Buku surat 33. Faedah yang ke-6. Dia ada faedah ya dalam nasihat itu. Faedah yang ke-6, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada suatu tujuan atau suatu sebab. Lalu aku memikirkan, Allah menjelaskan dalam surah Fatir ayat 6. Ya. Manusia ni yang suka bergaduh, berkelahi, tak puas hati. Kadang-kadang manusia ni semua baik, tapi syaitan kacau. Ya tak? Syaitan ni ya Allah punya jahat. Sebab itu dalam surah Yasin ada kan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ingatlah wahai keturunan Bani Adam. Siapa keturunan Bani Adam? Kita lah. Ya. Ada sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Wahai keturunan Bani Adam, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Alam ahadikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Syaitan itu penyebab yang kita boleh berselisih faham, bergaduh. Ya, sesama kita bergaduh. Dengki mendengki. Tengok orang tu pakai kereta baru, dia dengki. Tengok orang tu isteri lawa, dia pun nak cari isteri lawa lagi. Allah, payah. Itu namanya manusia. Ya tak? Manusia ni. Kita ni baik semua sebenarnya. Tapi sebab kita tak depend diri kita. Tak depend macam mana? Tak jaga diri kita. Tak banyak istighfar. Tak banyak mengaji. Ya. Tak banyak membuat amal-amal soleh. Jadi syaitan senang masuk tak badan kita? Syaitan senang masuk. Godanya hati kita. Ya Allah, dengki betul dengan orang lain. Tak salah-salah orang tu. Dikempiskan tayar kereta ni. Ada kena mengena apa dengan kita? Kau punya masalah. Jiran beli TV besar pun gaduh. Suami isteri. Bang, apa? Tu jiran pakai TV besar. Abang kena juga lawan. Dia ke syaitan punya kerja. Ikut. Itu namanya gangguan syaitan. Itu sebab. Ya. Sebab itu Allah katakan di sini dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhu aduwa. Ya. Apa dia kata? Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Ni jangan syaitan ikut. Ya. Kisah Nabi Adam. Ya. Syaitan masuk dalam surga. Tempat dia tahulah pintu dia tak. Dulu syaitan. Iblis tu masuk dalam surga. Kemudian kerana derhaka dengan Allah, Iblis kena keluarkan dari surga. Letaknya Adam pula. Adam duduk sorang-sorang. Sunyi. Allah jadikanlah Hawa daripada apa? Tulang rusuk Nabi Adam. Itu segala perempuan ni suka merajuk, sumber berang. Sebab apa? Sebab perempuan ni dijadikan daripada tulang rusuk lelaki. Sebab cuba kira tulang rusuk kiri kita kurang. Ada lubang sikit tu. Balik kanan kira lah. Syaitan ni dipujuk Nabi Adam. Tak boleh. Tak. Kata Iblis, wahai Adam, kau makanlah buah huldi. Kata Nabi Adam, mana Allah tak bagi, dekat pun tak bagi, nak makan pula buah huldi. Tapi semua ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah. Tentu kan. Dipujuknya Hawa, wahai Hawa, cakaplah dengan suami kamu. Dah. Nanti dia tak bagi kita duduk kat syurga, kata Hawa.
Alah, itu saja nak uji kamu je. Kalau kamu makan buah huldi, kamu duduk kekal di surga ni. Sebab aku tak makan buah huldi, kata syaitan dulu, itu yang aku kena capak ke bumi tu. Pandai je syaitan pujuk. Ya. Ha. Dia pujuklah si Adam. Tak? Pujuk Nabi Adam. Bila perempuan isteri mempujuk suami, habis. Tak? Bang, makanlah baul itu. Aku teringin sangat. Dah. Tak boleh, kata Adam. Alah bang, pegang dia janggut. Alah bang, I love you tu lah. Habis. Tak? Kamu ni kalau pujuk isteri. I love you tu lah, dicium kanan kiri dia pun habis. Tak, Rasid. Garang macam tu. Tak boleh, kata dia. Dicium je, dipeluk je. Habis kita laki-laki. Lemah laki-laki dengan perempuan. Betul tak? Ya. Okey lah, okey. Okey lah. Lalu, makanlah buah huldi tersebut. Sukalah iblis. Ya, makan. Bila makan, tersekak kat sini. Awal tu. Ditepuk oleh Adam belah belakang. Puk. Tepuk-tepuk. Jatuhlah daripada halkum. Sangkut kat dada. Tu pecah dua. Jadi buah dada. Ada hikmah tak? Hikmah je. Tapi di situ lah. Kalau tidak, mana ada buah dada perempuan. Asbab je dululah. Adam kan yang pertama kan. Maka elok dah awak. Adam pun makan tersangkut sini. Itu sebab laki-laki ada buah huldi sini. Perempuan ada? Ada tak? Tak ada. Laki ada tak kamu sini? Ada tak? Sebab Hawa tidak ketuk belakang. Adam ada tak? Cekik. Gitu. Itu sebagai perbezaan lelaki dan perempuan. Itu hikmah, ya tak? Sebanyak Adam tu turunkan ke bumi itu sebab untuk takbir bumi. Ada dalilnya apa? Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya tak? Allah telah jadikan Adam itu sebagai khalifah untuk mentakbir bumi. Itu hikmahnya. Baik. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa selain daripada syaitan. Ya tak? Musuh kita adalah syaitan. Dengan orang kita ni gaduh-gaduh pun baiklah, silaturahmi. Faham tak? Alah, sorry lah Rashid. Malam aku ngumpat kamu lah, minta maaf Rashid. Ya, aku pun ngumpat kamu, aku pun minta maaf. Ya tak? Sebab itu benar cerita siapa ni? Cerita orang politik tak? Orang politik tu tak? Politik. Bergaduh kan? Kau kutuk sana, kutuk sini. Lepas tu dia minum sama. Hari ni puan aku kutuk kamu macam-macam lah. Biasalah tu. Mana bergaduh? Ya, ada yang pula jadi bergaduh. Betul tak? Itu syaitan. Ya. Kalau berbahas di parlimen tu ya, kalau kita tengok ya, pernah tengok tak berbahas di parlimen tu ya? Oh, dia kutuklah macam-macam. Keluar kita ni yang terdengarnya macam dia betul je. Padahal lepas tu dia minum sama gurau. Pandai kau kata aku tadi ya, jaga kau ada. Gurau. Tapi yang menjadi sakit hati kerana syaitan hasut kita ya tak? Syaitan hasut. Ya, itulah syaitan. Dah macam cerita anulah. Cerita dalam ulan, kenapa kau makan katak? Ada tak? Ada tak? Hujan, kenapa kau tak turun? Macam mana aku nak turun? Macam mana aku tak turun? Katak panggil aku. Ada tak cerita tu? Oh kata.
Kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Ular nak makan aku. Oh ular, oh ular. Kenapa kau nak makan katak? Jawab ular. Macam mana aku tak makan? Itu memang makanan aku. Tak? Cuba kamu. Kalau dibagi ayam, nak tak makan? Nah, dibagi kambing, nak tak makan? Dibagi ular, nak tak makan? Tak ada, bukan makanan kamu. Bagi ikan makan tak? Makan. Bagi kucing kau makan tak? Kucing? Tak makan, bukan makanan kamu. Tak? Jadi ular cakap, macam mana aku tak makan? Katak makanan aku. Itulah. Itu cerita, tapi ada dia punya topik yang baik. Baik. Faham tu ya? Faedah yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh, berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan minum. Ya, makan dan sumber kehidupan. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang subhat. Apa yang subhat? Yang haram. Apa yang subhat? Yang haram. Riba. Riba haram. Rasuah haram. Yang riba tu haram, rasuah haram. Benda-benda judi haram. Untung daripada main judi, main ekor. Untung dapat. Tapi duit itu haram. Ya. Yang subhat. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surah Hud ayat 6. Dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya. Dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada Allah. Sebab itu kamu ni rezeki Allah tentukan. Semua Allah tentukan. Hanya sekarang kamu tak tahu. Bila Allah kamu tak tahu rezeki kamu akan datang, kamu hari ini masih ini kamu tumpukan untuk mencari ilmu, sumber untuk mendapatkan rezeki yang akan datang. Ya tak? Orang ada ilmu. Ilmu apa dah? Kontraktor. Mesti ada ilmu. Ilmu jahitan. Menjahit. Ya tak? Boleh kamu menjahit? Kalau kamu tak belajar menjahit, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Mesti belajar menjahit. Ibu buat baju. Ni. Sebenarnya perempuan ni seloknya belajarlah buat baju. Tak payahlah kita nak tempah orang. Mahal. Satu baju kurung macam ni pun, kalau tak berpesen, baju semata, tak kurang upahnya 60 sekarang. Kain kita, ya, bagi 60. 60 tu boleh jadi satu baju lagi tak? Kalau seela semeter 10, semeter 20, kamu pakai 4 meter je kan? 4 meter 20, 40, 60 cukup lah 3 meter. Tambah lagi 20. Kalau harga baju tu 20, kalau harga baju tu 15,
Cukuplah 60 tu. Kamu buat sendiri. Ini kalau atau kedai 60. Kalau berpesen 200. Ada urai-urai lah, ada apalah. Aduh. Tu. Baju lelaki gamis, cuma start di gamis. 80 upah. 80. Sekarang mahal buat baju. Jadi sekolah ni ada mengadakan jahitan kan? Ada tak ada? Tak ada. Apa yang diadakan? Aktiviti masak. Masak. Masak apa? Dia dah belajar masak apa? Tak ada lagi? Ayam penyet. Pandai masak ayam penyet? Kena belajar tu. Rashid, ada belajar masak ni? Apa? Masak apa? Angguk-angguk masak apa? Nasi lemak. Pandai nasi lemak? Nasi ayam? Kena belajar lah. Itu bukan mesti kita ada, untuk pengetahuan lah. Teringin masak nasi lemak. Ustaz belajar juga. Si ayam nasi lemak. Baik. Faedah yang ke-8. Sesungguhnya aku melihat setiap orang yang memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Sebagian mereka itu menjadi dinar dan dirham sebagai pegangan, dan yang lain pula menjadi harta dan kerajaan sebagai pegangan, dan ada pula yang menjadi kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Lalu aku memikirkan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dalam surah Talaq ayat 3. Apa dia kata ya? Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukannya. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah mencukupkan akan daku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Lalu Imam Syaqiqul Balkhi rahimahullah ta'ala berkata, Imam Khatim, Imam Hatimul Asma rahimahullah ta'ala, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadanya. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, maka aku mendapati isi keempat kitab itu adalah bersiar pada membahas 8 masalah engkau sebutkan tadi, dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia beramal dengan keempat kitab yang aku sebutkan tadi. Maknanya kita kena usaha. Bidang kita apa? Kalau bidang kita dalam pertanian, buatlah cara pertanian. Cari ilmu. Bidang kita dalam jahitan, buatlah jahitan. Bidang kita dalam masak, buatlah cari masak apa? Nasi abang. Contoh. Ayam penyet. Apa? Nasi ayam. Tu macam mi Bandung, mi kari, mi hailam, mi sup, mi rebus. Banyak mi pun. Semua kita kena belajar ilmu. Kena cari ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita ada
seimbangan hidup kita. Kita ada. Ya tak? Kena belajar. Jangan pula tak belajar. Macam kamu balik rumah. Bila duduk cuti di kampung, kamu belajar dengan mak kamu. Apa kepandaian mak kamu? Supaya bila satu masa mak kita tak ada, bapa kita ada, ilmu tu dah masuk ke dalam kita. Faham tak? Namanya waris mutlak. Warisan tu. Ini tak tahu mak balik rumah saya nak tidur aja. Mak panggil, Minah, masak. Malas aku nak rehat. Itu mak suruh kita tu suruh belajar ilmu. Kena buat. Ya. Mak potong, kita tolong potong bawang. Ilmu tu. Sebab tu ustaz pandai memasak. Sebab tolong-tolong dulu. Masak sendiri. Ya. Buat mi Jawa. Ustaz pandai mi Jawa. Kalau nak mi Jawa bukan senang, susah sikit. Tapi dia punya kuah tu yang paling penting. Rojak. Pecal. Buat pecal. Sambal pecal. Tahu tak sambal pecal? Ustaz pandai buat sambal pecal. Ya. Susah kerjanya, tapi itulah. Kena digoreng. Semua digoreng. Ya. Lada besar digoreng. Bawang digoreng. Kencur dah. Biji kencur digoreng. Semua digoreng. Habis digoreng semua. Kacang apa? Kacang tanah digoreng. Semua ditumbuk. Tumbuk sekali. Tumbuk. Cantumkan gaun. Itu jadi. Ya, jadi sambal pecal. Bagi gula. Bagi garam. Gula tu banyak sikit. Jadi taklah pedas. Kalau gula tak banyak, pedas. Macam-macam lah bumbu. Buat pecal. Jadi pecal ni tak perlu apa. Semua dicelur. Yang bahan-bahan lain celur. Timun tak celur lah. Carrot tak celur lah. Yang celur apa? Kangkung. Apa semua. Sawi. Kangkung. Dah celur. Kita ambil air panas. Letak kat sambal tu. Cak. Tuang. Itu ya. Senang aja. Bukan susah. Tapi nak buat tu. Kalau tak pandai tak sedap. Masin lah. Masam lah. Ya. Kena belajar. Kamu ni zaman belajar. Daripada mengaji dan belajar juga. Duniawiyah juga, ukhrawiyah, dua-dua. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan semasa hidup di dunia dan kebaikan juga semasa nanti ke akhirat. Semoga kita masuk dilindungi daripada neraka. Faham tak? Jadi setakat itu. Aku li qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi